Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pembelajaran kita iaitu tingkatan 4 KSSM dalam bidang tilawah yang bertajuk dakwah pemacu kemajuan. Bagi memberkati pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menandah tangan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah 1.32.1 membaca ayat 33 surah Fussilat dengan betul, lancar serta bertajwid. Yang kedua, menyatakan maksud ayat. Yang ketiga, menyatakan maksud dakwah. Objektif yang keempat, menerangkan tuntutan ayat. Yang pertama, berdakwah. Yang kedua, beramal soleh. Dan yang ketiga, menjadikan Islam sebagai cara hidup. Objektif yang kelima, merumuskan pengajaran ayat 33 surah Fussilat dan menghubungkaitkan dengan kehidupan. Bila kita masuk kepada objektif yang pertama iaitu baca dengan betul, lancar serta bertajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Surah Fussilat. Jadi itu adalah bacaan contoh daripada Ustaz. Jadi Ustaz harap kamu baca dengan lancar serta bertajwid. Termasuk kepada objektif yang kedua iaitu kita akan lihat kepada maksud ayat. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Maksudnya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya? مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. وَعَمِلَ صَالِحًا. Dan beramal salih. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan berkata sesungguhnya aku daripada kalangan orang Islam. Jadi dalam ayat ini menerangkan tentang konsep berdakwah. Jadi dalam ayat ini menyatakan perkataan yang lebih baik ialah kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta kita beramal dengan amal yang soleh. Nah, itu adalah sebaik-baik perkataan dan juga perbuatan. Sebelah ni Ustaz paparkan spektrum ilmu. Okey, boleh rujuk dalam buku teks. Apakah yang dimaksudkan mukri? Pakar rujuk tilawah Al-Quran dalam kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat para sahabat yang boleh menjadi pakar rujuk dalam bahagian Al-Quran. Antaranya yang pertama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini nama para sahabat. Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan yang keempat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi keempat-empat sahabat ni boleh dijadikan pakar rujuk pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita masuk kepada objektif yang ketiga iaitu maksud dakwah. Apakah yang dimaksudkan dengan dakwah? Kita pernah biasa dengan perkataan dakwah. Jadi dakwah ni ialah menyeru supaya melakukan perkara yang diperintahkan Allah
Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Jadi dakwah ni ialah, kalau dipendekkan maksudnya, menyeru kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan larangannya. Kita pernah dengar perkataan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah konsep dakwah. Termasuk kepada objektif yang keempat, iaitu tuntutan ayat. Okay, apa kandungan, apa yang dituntut dalam ayat yang Ustaz baca di awal tadi? Okay, yang pertama ada 3 bahagian. Yang pertama, tuntutan dia ialah berdakwah. Okay. Yang kedua, beramal soleh. Dan yang ketiga, Islam sebagai cara hidup. Menjadikan Islam sebagai cara hidup. Okay, kita masuk kepada yang pertama tadi. Tuntutan yang pertama, berdakwah. Mengajak dan menyeru manusia supaya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendekatan terbaik. Jadi kita menyeru kepada orang tu untuk membuat kebaikan dengan cara yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Surah An-Nahl ayat yang ke-125. Jadi maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik. Dan bahaskanlah mereka cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk. Baiklah, dalam ayat ini menerangkan tentang cara-cara untuk berdakwah. Yang pertama sekali disebut berdakwah secara dengan hikmah. Hikmah. Apakah yang dimaksudkan dengan hikmah? Hikmah ni dengan cara yang betul. Okey, yang kedua, nasihat pengajaran yang baik. Okey, yang kedua, cara berdakwah dengan memberi nasihat yang baik. Dan yang ketiga, dan bahaskanlah mereka secara yang baik. Jadi kita hendaklah berbincang dengan mereka. Itu adalah 3 cara ataupun 3 teknik untuk kita berdakwah. Jadi seterusnya Ustaz paparkan spektrum ilmu. Okay, boleh dirujuk dalam buku teks. Imam Ibn Kathir menjelaskan ayat وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ yang Ustaz baca pada awal tadi. Apakah yang ditafsirkan dengan وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ menurut Ibn Kathir? Ibn Kathir ni adalah salah seorang ulama yang mentafsirkan Al-Quran. Kita pernah dengar tafsir Ibn Kathir. Itulah ulama yang tersohor yang membuat tafsir Al-Quran. Maksudnya, seorang pendakwah itu terlebih dahulu mendapat petunjuk daripada seruan dakwahnya. Maka dakwah itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Menurut beliau, kalau kita berdakwah ni, secara tidak langsung dakwah itu juga sampai kepada kita. Contohnya kita berdakwah kepada orang ramai untuk menepati waktu solat. Jadi secara tidak langsung dakwah yang kita seru itu secara tidak langsung akan masuk ke dalam hati kita. Kita juga akan terikut dengan dakwah yang kita sampaikan, iaitu menepati waktu solat. Itulah yang dimaksudkan dengan وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Baiklah, yang kedua beramal soleh. Dalam tuntutan ayat yang Ustaz baca awal tadi, yang kedua ialah beramal soleh. Amalan soleh ialah perbuatan baik yang dilakukan mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh amalan soleh ialah ibadah khusus seperti solat dan ibadah umum seperti berakhlak mulia. Okey.
Jadi dalam ayat tersebut kita boleh faham bahawa untuk menjadi pendakwah kita perlu beramal soleh. Kita hendaklah membuat amal-amal soleh. Seorang pendakwah itu kena ada amal soleh terlebih dahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Maksudnya, patutkah kamu menyuruh manusia supaya melakukan kebaikan, sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah. Tidakkah kamu berfikir? Dalam ayat ini menerangkan untuk berdakwah, kita perlu tunaikan terlebih dahulu dakwah kepada diri kita sebelum kita berdakwah kepada orang lain. Okey. Dia kata kat sini, patutkah kamu menyuruh manusia? Patutkah kita menyuruh manusia supaya melakukan kebaikan, sedangkan kamu lupa akan diri kamu? Kita menyuruh kepada manusia untuk melakukan kebaikan, tetapi diri kita sendiri tidak buat benda tersebut. Jadi Allah bagi persoalan dekat sini. Jadi kita sendiri hendaklah menunaikan amal soleh terlebih dahulu sebelum kita menyeru orang lain membuat amal soleh. InsyaAllah kita masuk kepada tuntutan yang ketiga, iaitu menjadikan Islam sebagai cara hidup. Setiap Muslim dituntut supaya menjadikan Islam sebagai cara hidup, iaitu melaksanakan ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Surah Al-Maidah ayat yang ke-3. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah rela Islam itu menjadi agama kamu. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, kita hendaklah menjadikan Islam itu sebagai cara hidup kita. Dari segi amal, dari segi muamalat, dari segi pergaulan, dari segi akhlak dan sebagainya. Jadi objektif yang kelima, pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah berdakwah kerana dakwah ialah sunnah Rasul. Ia adalah satu sunnah Rasul. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah beramal soleh supaya menjadi contoh kepada orang lain. Dan yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah menjadikan Islam sebagai cara hidup yang sempurna. Boleh faham? InsyaAllah. Ustaz harap kamu faham tajuk hari ini. Baiklah, kita masuk kepada bahagian terakhir, iaitu penilaian. Ustaz paparkan satu soalan, iaitu soalan kebat dalam buku teks. Boleh rujuk. Perkataan hayya 'alal falah. Perkataan hayya 'alal falah. Pernah dengar? Pernah dengar. Perkataan ini ada dalam azan. Marilah menuju kepada kejayaan. Hayya 'alal falah. Jadi soalannya, bagaimanakah anda mengaplikasikan pernyataan di atas dalam kehidupan harian? Huraikan. Ini soalan kebat. Jadi bila soalan kebat, kena ada 4 komponen. 4 komponen. Apakah 4 komponen tersebut? Komponennya ialah isi. Yang kedua, huraian. Yang ketiga, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Untuk kita mendapat markah penuh, iaitu 4 markah. Kena ada 4 komponen. Jadi jawapannya, cara saya ialah mengamalkan segala suruhan Allah dan mengurus masa dengan bijak. Ni dia punya isi. Mengamalkan segala suruhan Allah dan mengurus masa dengan bijak. Bagaimana cara kita untuk berjaya? Hayya 'alal falah. Bagaimana cara kita untuk berjaya? Iaitu mengamalkan segala suruhan Allah dan menguruskan masa dengan bijak. Banyak lagi jawapan-jawapan yang boleh kita letak dalam ni.
Hal ini kerana, okey, perkataan hal ini kerana ni merujuk kepada huraian. Hidup kita akan diberkati Allah. Okey, itu adalah huraian. Contohnya, okey, contohnya ni adalah kata kunci bagi huraian lengkap. Contohnya menempati waktu solat. Okey. Kesimpulannya merujuk kepada kesimpulan. Okey, kata kunci kesimpulannya, kita hendaklah bijak mengatur masa dalam kehidupan seharian agar mendapat kejayaan dalam hidup. Jadi itu adalah cara ataupun teknik untuk kita menjawab soalan kebat. Itu kena ada isi huraian lengkap dan juga kesimpulan. Jadi Ustaz harap kamu perbanyakkan lagi latihan tentang kebat untuk memudahkan kamu mendapat 4 markah dalam soalan kebat, insya-Allah. Jadi alhamdulillah itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ustaz harap kamu faham tentang tajuk kita pada hari ini dan Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.